Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bitajwid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah rahmat serta kurnianya. Malam ni saya dapat bertemu semula dengan abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Didoakan abang-abang kakak semua sihat walafiat. Terima kasih pada pihak masjid melalui Cik Azram selaku Cik Usul kerana masih sudi untuk jemput saya datang sebulan sekali. Tajuknya masih dengan tajwid. Kita masih lagi dalam PKP. Cuma saya maklumlah, saya dah selesai 2 kali cucuk vaksin. Kena habor jugalah kan. Jadi abang-abang pun diharapnya kebanyakannya dah selesai lah. Kepada yang belum, mungkin ada dah tarikh-tarikhnya. Kepada yang belum walaupun satu, tunggulah. Dan kalau boleh, cucuklah. Itu je yang boleh saya sebut. Kalau boleh, cucuklah. Walaupun mungkin nak cucuk tak cucuk, terpulang pada diri masing-masing. Abang-abang, kakak yang dirahmati Allah, terlebih dahulu izinkan saya nak bagi tahu semula lah. Sebab ni Jabatan Agama Islam Perak hanya membenarkan mereka-mereka yang ada tauliah dan ada kebenaran saja. Betul lah? Tuan-tuan, kalau ikutkan perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak, hanya yang ada tauliah atau ada kebenaran yang boleh untuk menyampaikan kuliah di masjid-masjid. Jadi saya maklumkan, saya memang ada surat kebenaran mengajar tajwid. Tajuk kebenaran saya adalah mengajar tajwid. Dan surat itu dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak. Saya mula mengajar tahun 2000. Mana dah 21 tahun dah masuk tahun ni. Sebab masih ada yang bertanya kepada saya, ada tauliah ke tidak? Tajwid dia tak ada tauliah, dia ada surat kebenaran. Dan tajuknya memang dibenarkan untuk mengajar tajwid. Jadi saya maklumkan jugalah pada abang-abang, sebab mungkin ada yang bertanya ada tauliah ke tidak. Sebab sekarang ni Jabatan Agama Islam memang di bawah Jabatan Mufti sekarang ni, mengeluarkan arahan. Kalaulah, mohon maaf lah kalau saya salah kepada masjid lah. Kalaulah menjemput yang tidak ada tauliah, tidak ada kebenaran, mengikut akta Majlis Agama Islam Perak adalah merupakan satu kesalahan. Dan boleh dihukum denda, sama ada kepada yang menyampaikan kuliah atau kepada yang menjemputnya, iaitu pihak masjid lah. Boleh dikenakan denda. Jadi ambil faham je lah, kalau tak faham lagi lah. Jadi saya maklumkan sekali lagi,
saya memang ada surat kebenaran, dan surat kebenaran saya dikeluarkan pada tahun 2000, mana sudah 21 tahun. Baik abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah. Peringkat awal, kuat no pula. Dekat sangat lah. Peringkat awal dulu kita telah kongsi apa maksud tajwid. Apa maksud tajwid? Maka kita sedia maklum. Tajwid ni paling mudah lah nak faham. Nak memperelokkan. Dia wajadah. Wajadah tu mengelokkan. Dia kata memperelokkan. Dan ada yang ustaz sebut, tajwid ni sebenarnya yang wajib dalam tajwid adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran wajib. Mesti dengan tajwid. Lain daripada Al-Quran, tidak wajib. Tidak wajib. Perkataan dia tidak wajib. Bukannya tidak perlu. Ada orang beranggapan lain daripada Al-Quran tak perlu tajwid. Bukan. Lain daripada ayat-ayat Al-Quran tidak wajib tajwid. Maksudnya baca tak bertajwid pun tidaklah berdosa. Kalau Al-Quran baca dengan langgar tajwid, berdosalah. Itu je bezanya. Tetapi kalaulah yang bukan Al-Quran pun kita bertajwid, itulah yang paling baik. Terutamanya dalam zikir, dalam wirid, dalam doa. Sebab kita bila berwirid, berzikir, berdoa, kita bukan bercakap dengan manusia. Bercakap dengan manusia ni tak apa. Tambah dengan kawan-kawan, hang aku je contoh. Yang kita wirid, zikir, doa dan sebagainya itu, selawat dan sebagainya, bagi saya lah, dan juga bagi orang-orang yang ikut khusus dengan saya dulu, mengakui yang kita ni sedang bercakap, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh juga dengan bertajwid, tanda kita sopan, walaupun tak wajib. Kita peganglah. Kalau orang kata tak wajib, tak apalah. Tapi bersopan satu-satu. Contoh sajalah. Saya jumpa Tok Imam. Jumpa tepi jalan. Cakap-cakap, takkan saya nak kata hang tak jadi imam ke hari ni? Takkan saya nak sebut hang. Tak bersopan, tak ada adab. Sekurang-kurangnya saya kata tuan atau tuan imam kan. Kalau dengan kawan-kawan yang rapat, bolehlah hang. Walaupun dia imam, tapi rapat dengan kita, boleh melawak-melawak. Itu melawak-melawak. Macam kita bercakap, dengan sultan pun kita cakap di satu-satu, contohnya. Ini kan pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tak wajib tajwid. Tajwid ni sebenarnya memang wajib atas membaca Al-Quran. Tetapi kalau boleh digunakan untuk keseluruhan apabila kita berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itulah contoh. Kita ratib. Dan ni orang jarang ada sebut perkataannya. Jarang ada sebut ratib lah kampung saya, ratib lah. Iaitu dalam tahlil, sekejap lagi abang-abang akan bertahlil. Saya mohon maaf lah, saya mungkin minta diri awal lah. Sekejap lagi ada ratib lah kan. Memang tak salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tak salah. Tetapi kalau dapat bersopan, itu lebih baik lah. Itu lebih baik. Nak bersopan, maka kita masukkanlah tajwid-tajwid yang sepatutnya. Contoh saja, la ilah itu.
La ilah. La ni. Ada orang kadang-kadang silap faham. Saya selalu tekan. La ini hukum asal dalam qiraat kita. Mad jaiz kan? Betul kan mad jaiz? Lam alif datela bertemu dengan alif. Betul kan? Mad jaiz kan? Maka dalam Al-Quran, kalau mad jaiz, dia ada tanda panjang. Dalam Quran kita tu semua mad jaiz ada tanda panjang ni. Mengingatkan bacaan dia panjang. Tapi kalau kita sebut la ilah 2 harakat saja, boleh ke tak boleh? Jawabnya masih boleh dalam hukum Quran pun. Tetapi kalau sebut panjang itu lebih baik. Sebab mad jaiz diharuskan bacanya 2 atau 4 atau 5 harakat. Cuma kita ni lebih kepada 4 dan 5. Tapi baca 2 pun masih sah. Itu contoh. Sama jugalah ujungnya. La ilaha illallah kan. Ha illallah. Maka Allah ini. Paling baik 6 harakat. Tetapi boleh tak 2? Masih boleh. Sebab dia mad arid lisukun. Dalam baca Quran, lagilah sebaik-baiknya ambil yang maksimum. Sebab itu ayat Allah. Tetapi ayat Allah pun kita baca 2 boleh. Ini maksud dia. Bukan maksudnya mesti ikut satu ambil sempurna semua. Yang pentingnya kalau boleh, kita ikut. Minimum pun minimum lah. Kita ikut hukum-hukum tajwid. Ini saya sentuh yang bukan daripada lafaz Al-Quran. Al-Quran wajib lah. Tapi yang wajib tu pun mad arid sukun boleh 2. Yang wajib tajwid pun mad jaiz munfasil boleh 2. Jadi jangan terus kita kata orang tu baca laju pendek sikit salah. Tengok kepada hukum apa. Samalah doa-doa. Cuma saya lah berdiri di sini boleh memberikan pandangan dan nasihat. Doa ni kalau boleh lah, jika doa tu lebih kepada petikan ayat Al-Quran, maka kalau boleh jagalah. Sebab banyak doa petikan ayat Al-Quran, terutama doa yang kita minta Rabbana Rabbana tu, macam-macam Rabbana tu. Rabbana tu semua dalam Al-Quran. Termasuk Rabbana yang memang kita kalau boleh tak tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Sebab kalau kita baca Quran ayat yang sama, kita akan jaga dan kita pun tahu kalau langgar salah. Maka kita cubalah. Tapi banyak doa bukan petikan ayat Al-Quran. Kita minta kan. Kita minta dalam bahasa Arab saja. Sebab itu doa pun tak wajib tajwid. Tetapi kalau dapat masukkan tajwid itu, mana kita bercakap dengan Allah dengan lebih sopan. Maka itulah mukadimah saya pada malam ini. Ada ku rasa-rasa keliru ke nak bertanya, silakan dulu. Sebelum saya nak bawa rujuk kepada ayat Al-Quran pada malam ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua 2 harakat kan? Sah. Tu saya sebutkan ni bagi contoh lah. Memang la tu boleh 2 harakat. Cuma kalau boleh lah, jangan tak ada 2 harakat. Allah ni pun sama lah. Kalau boleh jangan tak ada 2 harakat lah. Walaupun tak berdosa. Sebab ramai mengatakan yang lain daripada ayat Quran tak berdosa. Sebab itu saya sebut tadi, tak bertajwid, dia bukan wajib. Lain daripada Al-Quran. Tapi kalau boleh lah, paling malas pun 2 harakat lah kalau boleh. Tapi kalau semua 2 harakat la ilaha illallah kan, lulus.
Dia cuma ambil minimum tapi lulus, tak ada salah. Baik. Abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah. Sebentar lalu saya nak ajak balik kita tengok dalam bab hukum, sebab saya ni atas tajuk tajwid, sebab saya dipahamkan tajuk bab makhraj sifat ada satu lagi kelas kan lain. Ni bab hukum lah, tajwid ni banyak kepada bab hukum. Hukum yang paling banyak dan yang kita kena sama-sama kongsi dulu, hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Ada orang tanya, ada orang sebut nun sukun. Nun sukun tu apa? Kalaulah abang-abang pernah dengar orang sebut nun sukun. Ada orang sebut nun sukun dan tanwin. Yang kita sebut nun mati dan tanwin. Sukun tu matilah. Itu je lah. Sukun tu mati. Sama lah bendanya. Jadi dalam hukum nun mati dan tanwin, nun sukun dan tanwin itu dalam kelas saya kata ada 5. Setengah kelas dia kata ada 4. Cuma abang-abang kak-kak jangan keliru, benda yang sama. Satu, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, saya terus ringkas. Yang kedua, izhar halki, lawan dia. Izhar halki. Yang ketiga, iqlaq. Yang keempat, bagi yang keempat, disebut hanya idgham saja. Ini yang keempat. Maka dia kata hukum nun mati dan tanwin terbahagi kepada 4 hukum. Betul. Cuma saya sebut 5 sebab saya pecahkan siap-siap idgham ni. Satu, idgham ma'al gunah. Satu lagi, idgham bila gunah. Dia ada juga yang kata kat saya, dia kata yang dia belajar 4 je pecahan. Ustaz kata 5. Benda yang sama lah. 4 dan 5 ni adalah benda yang sama. Dia hanya idgham. Cuma idgham dipecahkan kepada 2. Tapi kalau betul-betul belajar lagi, ada pecahan lagi. Ada pecahan lagi. Jadi ini adalah hukum yang pertama. Jadi malam ni saya nak ajak tengok balik. Sebagai perjumpaan semula. Yang pertama sekali yang malam ni nak ajak ikhfa hakiki. Abang-abang, kak-kak cuba buka Al-Quran muka surat 28. Muka surat 28. Dari segi hukum, perintah membaca dengung panjang dan sebagainya, yang paling banyak adalah hukum nun mati dan tanwin. Maka sebelah kiri itu, saya malam ni nak ajak hanya satu ayat. Ayat ni berkaitan dengan puasa kan. Ayat 184. Ayat 184. Ayatnya bermula dengan ayya. Dapat tak? Ayatnya bermula dengan ayya. Baik, apa salahnya kita baca bersama-sama. Satu ayat ni je kita baca bersama-sama nah. Seperti selalunya lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Mungkin ayatnya sedikit panjang ya. Baik, saya potongkan. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Rewah. Kita telah membaca bersama-sama ayat 184 ini, yang mana di dalamnya banyak hukum-hukum yang kita kena baca dengan gunnah, dengan dengung. Baik, sepetas lalunya cuba abang-abang kak kira ada berapa hukum ikhfa' hakiki. Yang pertama tu, hukum ikhfa' hakiki. Hukum ikhfa' hakiki ni kita kena sertakan dengan dengung. Ni ikhfa' hakiki. Cuba kira ada berapa ikhfa' hakiki bila kita baca ayat tu, satu ayat saja. Cuba kira pelan-pelan. Ada berapa ikhfa' hakiki? Baik, nak kena ikhfa' hakiki, cara nak kena ikhfa' hakiki iaitu nun mati ataupun tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Kan? Cuba kira pelan-pelan, baca pelan-pelan, kira pelan-pelan. Ada berapa hukum ikhfa' hakiki? Maka 15 huruf itu saya memperingatkan semula, iaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, bad, ta,
Dha, Fa, Qaf dan Kaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi bila nun mati atau nun sukun saya sebut tadi, ataupun huruf tanwin berjumpa salah satu daripada 15, yang pertamanya, walaupun kita tak tahu nama hukum dia, yang pertama tuntutannya adalah membacanya, iaitu mestilah disertakan dengan dengung. Sebab kita nak baca dengan hukum irfa' hakiki. Kalau baca tak dengung, maka salah hukum, salah perintah. Kalau tak dengung, kita baca dengan izhar halki. Itu maksud dia. Dia sudah jadi hukum yang lain. Baik, siapa yang rasa-rasa berani nak hafal berapa? Sila. Siapa berani angkat tangan dulu? Jangan risau lah, salah tak apa. Kan saya selalu sebut, kita orang sedang belajar. Jadi kalau salah tu memang adat lah. Sebab ada yang bertanya, bertanya kepada saya. Mungkin saya cerita sekali lagi, mohon maaf lah. Saya ada channel YouTube sendiri kan. Kepada yang ikut channel saya ada channel YouTube untuk tajwid dan juga fiqh. Cuma kemudian ni saya banyak kepada tajwid lah. Maka salah satunya di peringkat awal dulu, dalam channel YouTube saya tu, saya mengajak memperelokkan syahadah. Tujuannya supaya syahadah kita tu menjadi lebih sempurna, terutamanya baca dalam sembahyang. Maka dalam syahadah tu, jadi saya adalah penekanan tentang tajwid. Jadi ada yang tanya, kalau tak ikut tajwid, syahadah tu salah ke? Lepas tu dia kata, tu yang orang baru masuk Islam tu mana reti lagi syahadah, sebut ikut orang je. Berdosa ke tidak? Tu kan. Katalah orang bukan Islam, malam ni masuk Islam. Tok Imam pun ajar syahadah. Dia tak pandai lagi syahadah, dia ikut kita. Bila dia masuk dia Islam, maka datanglah hukum wajib atas dia sebagai orang Islam kan. Termasuk semayang. Esok dia semayang. Padahal dia tak belajar lagi pun. Kita pula bila dengar dia baca syahadah tak betul, apa hang tak betul? Tak boleh. Sebab dia dah dalam proses. Samalah kita ni pun. Sebab itu saya kata orang yang sedang belajar, kita dalam proses memperelokkan. Dan saya dah habur dari awal tadi, kita ni sampai mati sebenarnya tak lengkap. Talabul ilmi ilal mahdi wa ilal lahdi. Ini tabi'in. Tabi'in ini bukan hadis. Dia kata menuntut ilmu dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Tak habis. Katalah orang yang baru masuk Islam, walaupun dah setahun, kita yang dah tua ni pun kadang-kadang baca tak betul, kita harap dia yang baru setahun baca dah betul. Bila baca tak betul, kita kata hang kena belajar lagi. Macam itulah kita pun. Jadi samalah. Baik, ada siapa nak jawab? Berapa ada hukum ikhfa' hakiki? Silap tak apa ni, jangan segan. 12. Jawapan pertama ada 12. Saya dengar sana tadi berapa? 7 kan? 7. 11. Ada bunyi apa? 8. 10. 10. Baik. Kau ada jawapan lain? Kau ada jawapan 36 ke?
Maknanya kita ni semua orang yang sedang belajar. Baik. Maka saya dah tulis di situ nak kena ikhfa hakiki, iaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan mana muka surat tadi? Nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Baik. Kalau kita baca ikut kita berhenti tadi, kan saya ajak berhenti tempat-tempat yang tertentu tadi kan. Jadi kita kira hak berhenti dulu. Pertamanya famanka, nun mati bertemu kaf. Sebab sebelum tu kita berhenti kan. Kita berhenti ma'dudat. Kemudian famanka, itu yang satu. Yang pertama, ikhfa hakiki. Kemudian di sebelahnya naminkum. Sekali lagi nun mati bertemu dengan kaf. Dua dah. Baik, kita pergi baris berikutnya. Ala, memanglah kita berhenti safar, tapi saya ajak balik ala safarin. Maka rin tu tanwin bertemu dengan fa. Sekali lagi ikhfa hakiki. 3. Kemudian kita pergi sampai ke hujung, tak ada dah. Kemudian masuk lagi ke bawah, dah 3 nana. Fidayatul pa, tanwin bertemu pa. 4. Kemudian faman ta, nun mati bertemu ta. 5. Dapat 5 ya. Kemudian sampai ke hujung tak ada dah. Sampai ke bawah pula. Wa antafu. Nun mati bertemu ta. Betul lah. Ke saya silap kan? Kalau saya silap tolong pepetir balik nah. Baik, kita ambil balik dari awal. Famanka 1, naminkum 2, safarin 3. Kemudian fidyatun 4. Kemudian khairan 5. Wa antafu 6. Kemudian in, ujungnya in kun 7. Kemudian kuntum 8. 8 eh? Ada yang jawab 8 kan? Baik. Itu kalau kita berhenti tadi. Tapi kalau dicampur pula, ambil balik hak atas. Ma'dudatil fa. Kalau sambung, tanwin bertemu fa. Sudah jadi 9. Kemudian ta'amu miskinil faman, kalau sambung maka juga adalah hukum ikhfa hakiki. Bayangkan dalam satu ayat saja, kalau berhenti ada 8, kalau sambung satu napih, orang napih panjang sampai 10, ikhfa hakikinya ada. Itu baru hukum ikhfa hakiki. Jadi yang jawab 12 tadi tu dia campur dengan idgham ma'al gunnah. Ada lagi hukum lain yang dengung. Contohnya ayyaman ma. Mamma itu bukan ikhfa hakiki, dia adalah idgham ma'al gunnah. Kemudian samalah ujungnya naminkum marikum kumma, maka itu adalah hukum mim mati bertemu dengan mim, ikhfa syafawi. Kemudian fa'iddatum min tum,
tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Maka kalaulah kita nak jaga dengung, maka ada lebih kurang 10 campur 3, 13 tempat dalam satu ayat yang kita kena jaga. Kita diperintahkan untuk membacanya dengan gunnah, dengan dengung. Sebab itulah dalam mengenal hukum nun mati dan tanwin ini, memang kita kena betul-betul ambil perhatian lah. Sebab kita takut kita jaga sebahagian kita tak jaga. Kalau hukum dengung, ikhfa kita baca tak dengung, dia jadi izhar halqi. Kalau hukum idgham ma'al gunnah, yang kena dengung, kita baca tak dengung, dia jadi idgham bila gunnah. Hukum yang kelima itu. Maka sudah bertukar hukumnya. Jadi sampai sini ya. Satu lagi tak mana ya? Khairan. Tak mana tu ya? Sekejap, sorry. Faman tatawwa khairan kan? Mana ada sebelah semua ya? Sebelah. Khairan, tanwin bertemu dengan fa. Mana hukum ikhfa hakiki saja ada sebelah. Ada sebelah. Kalau kita waqaf, ada 9 hukum ikhfa hakiki. Tak masuk lagi hukum idgham ma'al gunnah, ikhfa syafawi yang juga disertakan dengan dengung. Jadi bila abang-abang kak baca ayat ini, kena jagalah. Ikhfa yang sebelah tempat tu yang kena dengung, kena jaga. Kemudian yang dengung yang lain-lain pun kena jaga juga. Kalau kita tak jaga, maka takut menjadi kesalahan. Bertukar hukum. Cumanya moga-mogalah kita ni diampunkan sebab kita sedang belajar. Itu je yang penting. Sebab itulah abang-abang, kak-kak, ada ruang kita datang je. Kita mengaku dekat Allah kita nak belajar. Walaupun mungkin lah pada adatnya, mohon maaf lah kalau saya cakap ni kok ada yang terasa. Walaupun mungkin sampai mati kita mungkin tak cakap. Tetapi kalau kita sentiasa mengaku dekat Allah sedang belajar, mudah-mudahanlah tidak berdosa. Itu je yang penting. Belajar ni bukan mesti kita dapat, tak tentu. Hidayah ni daripada Allah. Tapi hati kita itu keinginan untuk terus belajar. Mudah-mudahan. Dan itu sajalah rasanya untuk malam ini. Sebagai perjumpaan semula. Mohon ampun dan maaf andainya ada apa-apa yang saya sampaikan tadi, yang saya sebut, kongsikan tadi. Kemungkinanlah tambah dalam mukadimah saya tadi, kalau ada yang terasa hati dengan kata-kata saya mohon maaf banyak-banyaklah. Jumpa lagi insyaAllah. Kita sudahi majlis dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup,
InsyaAllah kalau masih sudi jemput untuk bulan depan, saya nak kongsi sebab dalam kuliah saya, kalau abang-abang perasan, hukum ikhfa' hakiki, hukum idgham ma'al ghunah, hukum wajibal ghunah, saya kata 4 harkat. Tapi ramai mengatakan dia belajar 2 harkat. Pasal apa Ustaz Jamil sebut 4 harkat? Maka insyaAllah saya akan terangkan macam mana dia jadi 4 harkat. Sebab ada orang belajar dia kata 2 harkat je. Itu juga saya kena terangkan insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.